Okey, kita dah masuk tajuk unjuran ortografik. Okey, jadi kita tengok lukisan yang pertama kita untuk lukisan bagi bongkah yang mempunyai permukaan rata. So kalau kita tengok bongkah ni, dia tak ada bulatan, dia tak ada serong, tak ada condong. So permukaan rata sahaja. Okay, kita baca soalan dulu. Rajah satu menunjukkan dua pandangan bagi satu objek A. So ini objek kita dan ni pandangan daripada objek ni lah. Okay, lukis pandangan sisi kanan bagi objek itu dan tunjukkan garisan unjuran. Okay, kalau kita tengok, ini adalah unjuran bagi sudut ketiga. Unjuran bagi sudut ketiga. Sebab apa? Sebab dia ada lukisan bagi pelan dan juga pandangan hadapan. Pandangan pelan, pandangan hadapan. Dan dia minta kita lukis pandangan sisi kanan. Macam mana saya tahu ni pandangan atas? Sebab kalau kita tengok, kita ada A, B dan juga C. Kalau kita tengok mata kita pada atas, kita akan nampak A, B dan juga C. Yang E ni tak nampak sebab dia duduk sebelah tepi. Kalau kita letak mata kita dekat sini, kita akan nampak E dan juga D. So jadilah pandangan kat sini. Pandangan hadapan. Dan dia minta kita lukis pandangan daripada sisi. So mata kita dekat sini. Okay, kalau pandangan sisi yang kita kena lukis adalah F dan juga G. Okay, saya lakak sini. Okay, ini yang kita kena lukis. Okay, nampak So F dan juga G yang kita kena lukis. Okay, sebelum tu, okay, macam mana kita nak lukis? Sebab dia tak berikan kita jarak ataupun berapa cm kan. So daripada gambar ni, okay, kat bongkar ni kalau kita tengok, kita ada lebar, kita ada tinggi, sini tinggi, dan kita ada jarak ke dalam. Okay, so kalau daripada atas, kita akan dapat jarak lebar dan juga jarak dia ke dalam. Okay, kalau untuk pandangan hadapan pula, kita akan dapat lebar dan juga dia punya ketinggian. So, kalau kita gunakan unjuran ortografik, kita tak perlukan jarak dia. Daripada unjuran tu, kita dah boleh dapat dah dia punya lebar dan juga dia punya jarak yang lain lah. Lebar, dalam dan juga tinggi. Okay. Langkah yang pertama, kita kena buat paksi dia dahulu. Okay, pastikan awak dah lock awak punya lukisan ni supaya dia tak gerak, dan dah pastikan untuk kita gunakan sesi security ni kan. Pastikan dia dah lurus lah. Awak dah adjust, dia dah lurus, barulah kita senang nak buat. Okay, kita boleh guna sesi security dan juga set square. Okay, langkah yang pertama kita kena buat dia punya paksi. So paksi dia awak agak-agak je lah. Okay, paksi tegak, mengufuk dan juga mengufuk. Dan kemudian kat sini adalah 45 darjah. Okay. Kemudian kita buat unjuran ke bawah dahulu. Unjuran bagi bahagian pandangan atas dan juga pandangan hadapan. Okay, just garis daripada sisi ke sisi dia saja. So kalau okay, kalau ni adalah dia punya bucu ni kan. Okay, saya letak sini satu. Okay, bucu ini berada di sini dan juga dia berada di sini. So dia punya bucu dia adalah sama. So kalau kita buat pada pandangan sisi, kita tak nampak lah bucu dekat belakang kan, sebab dia berada di belakang. So kita akan dapat bucu dekat sini lah, yang kedua ni. Okay, kita unjurkan. So kita akan dapat jarak yang sama.
Okey. So yang kita nak cari bahagian pandangan bagi sisi kanan. Okey. First kita kena buat dia punya garisan sempadan dia. Apa itu garisan sempadan? Adalah bahagian sisi dia, bahagian jarak bagi dalam dan juga dia punya tinggi dia. Okey, untuk dalam kita gunakan yang bagi atas ni. Kita unjurkan kepada 45 darjah ni. Ni dia punya lebar dia yang pada dalam. Okey, kita unjurkan ke 45 darjah dan kemudian kita unjurkan ke bawah. Okey, untuk garisan binaan ni awak tak perlu lukis pekat-pekat, awak lukis cair sahaja. Sebab kita nak cari lukisan pandangan, bukannya binaan. Okey, jadi dia punya lebar dia bagi dalam ni, jarak bagi dalam kita dah dapat. So, dia akan berada di sini sahajalah. Dia punya jarak dia tak lebih ke sini ataupun ke sini. Okey, kemudian kita nak cari tinggi dia. Okey, tinggi dia untuk G dan F ni kita gunakan ketinggian bagi pandangan hadapan. Sebab kita dah dapat tinggi dia. Ni pun garisan sepadan juga. Okey, so jadi dia punya F dan juga G akan berada di dalam kotak ni lah. Kemudian awak just unjurkan sahaja poin-poin yang ada dekat sini. Okey, jadi sini yang ketiga. Sudut yang ni adalah sudut yang ketiga. Yang ni adalah sudut yang kedua untuk F. So awak unjurkan sahaja. Dapatlah kita bahagian F. Tapi F ni kat mana? Dia dekat bahagian sini kan? Lepas tu kita gunakan pandangan hadapan punya. Kita unjurkan ke pandangan sisi kita. Okey, jadi kita dapat sini. Sini adalah F. Okay, saya pekatkan dahulu. Okey, nampak tak? Okey, so sini bucu 3, sini 3, sini 2, sini 2. Sama macam gambar ni. Okey, lepas F, kita cari pula G. Okey, G dia ada macam ni. Sebelah sini betul, sebelah sini kita dah dapat. Betul sebelah sini, bucu dia dekat sini. Okey, saya bucu ke-5. So, kat sini. So, kalau kita unjurkan ke kanan, kita akan dapat macam ni. Okey, so sini adalah bucu yang ke-5. So kita dah dapat dah G. Just awak kena pekatkan sahaja. Jangan terlebih pekat pula. Just pekat yang mana awak nak sahaja. Okey, sini adalah awak punya G bagi pandangan sisi. Okey, nampak tak? So kita dah dapat F, kita dah dapat G. So daripada unjuran ni kita dah boleh lukis pandangan sisi, tak perlu nak cari jarak dia. Sebab lebar kita dah ada, lebar dia sini. Tu punya jarak dia ke dalam kita dah dapat. Kemudian kita boleh cari pandangan bagi sisi kanan. Okey, lepas dah habis untuk soalan 1, saya nak minta awak buat soalan nombor 2. Okey, so kita tengok dulu. Raja 2 menunjukkan dua pandangan bagi satu objek A. Okey, ini objek dia. Lukis pandangan atas bagi objek itu. Okey, so dia beri dua pandangan. Okey, iaitu daripada pandangan hadapan dan juga pandangan sisi. Dan dia minta kita lukis pandangan atas ataupun pandangan pelan. Okey, pandangan atas, awak letak mata awak kat atas.
Okey, cuba awak tengok. Bahagian mana yang kita kena lukis. So, daripada atas, kita akan lukis bahagian A, bahagian B, C dan juga bahagian D. Ini yang kita nampak daripada pandangan atas. So, guna cara yang sama. Kena buat dia punya paksi 45 darjah. Kemudian awak unjurkan daripada pandangan hadapan dan juga pandangan sisi. Kita akan dapat lukis pandangan atas. Okey, selamat mencuba.